Assalamualaikum dan hai semua. Okey, sekarang kita akan bincangkan jawapan bagi latihan berfokus matriks 51, iaitu tentang penyelesaian masalah luas. Okey, untuk pengetahuan awak, luas ni kita masuk dalam tajuk ruang. Okey, tengok soalan yang pertama. Hitung luas bentuk pada petak grid di bawah. Luas. Okey, yang pertama kita kena ingat, kalau luas, kita gunakan operasi darab. Okey, bukan tambah. Sebab cikgu tengok ramai yang buat tambah-tambah macam kira perimeter. Okey, jadi untuk luas kita kena gunakan operasi darab. Okey, lepas tu untuk luas juga, kita ada bentuk yang macam segi empat. Sama ada segi empat sama ataupun segi empat tepat. Okey, dan kita juga ada bentuk segitiga. Okey, seperti yang cikgu dah bagi tahu sebelum ni, cara nak kira luas segi empat dengan segi tiga tak sama. Okey, kalau segi empat, kita akan gunakan panjang dengan tinggi sahaja. Atau panjang darab lebar. Sini panjang, bawah ni panjang. Panjang darab lebar. Okey, tu untuk segi empat. Sama ada segi empat sama ataupun segi empat tepat. Okey, panjang darab lebar sahaja. Dua benda. Okey, manakala kalau segitiga, nak kira luas segitiga, kita akan gunakan 1/2. Okey, sebab dia setengah kan. Bentuk dia setengah daripada segi empat ni. Okey, separuh. Okey, 1/2 darab tapak darab dengan tinggi. Okey, kalau awak tak tahu yang mana tapak atau tinggi, boleh tengok video yang sebelum ni. Cikgu dah terangkan kedudukan tapak dan tinggi untuk segitiga. Okey, untuk macam-macam jenis segitiga. Okey, sekarang kita akan tengok soalan 1 dulu. Okey, untuk bentuk A. Okey, untuk A, okey, awak tengok sini. Kita perlukan panjang dan lebar. Okey, dua tu je kita perlukan. Okey, contohnya yang ni. Dia dah bagi tahu, tengok sini. 1 unit, 1 unit. Okey, dia tak ada cm atau m. Dia gunakan unit. Okey, jadi jawapan akhir dia nanti, di bahagian belakang awak kena tulis unit persegi. Mesti tulis nombor 2 kecil ni. Okey, unit persegi. Okey. Jadi untuk panjang kita kira je. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6. 6 unit. Okey, manakala untuk lebar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada 3. Okey. Jadi untuk soalan A, tengok soalan A. Okey, luas untuk A adalah 6 unit darab, okey, lebar dia adalah 3 unit. Okey, boleh? 6 unit darab 3 unit. Okey, 6 darab 3. Sifar 3 kita dapat 18. Okey, lepas tu jawapan yang akhir dia, cm ke m ke km. Okey, semua tu tak ada. Dia ada gunakan unit. Jadi tulis unit persegi. Okey, barulah betul jawapan awak ni. Okey, boleh? Okey, seterusnya kita tengok soalan B. Bentuk B. Okey, kita kira panjang dengan lebar dia ada berapa unit. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6. Okey, tengok lebar pula. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kena kira betul-betul satu per satu ikut kotak dia. Okey, jadi untuk bentuk B, okey, panjang dia tadi adalah berapa yang bawah ni? Bawah ni adalah panjang 6 unit darab dengan 5 unit. Okey, 6 darab 5. Sifar 5. Jawapannya adalah 30. Okey, belakang dia adalah unit persegi. Okey, siap untuk luas B. Okey, boleh faham? Okey, bagus. Sekarang kita tengok pada bentuk C. Okey, bentuk C ni bentuk apa?
Okey, bentuk segitiga kan. Okey, ni segitiga bersudut tegak. Okey, kalau tengok bentuk segitiga dengan segi empat memang tak sama dah bentuk dia. Okey, jadi cara kira dia pun tak sama. Okey, jadi untuk yang segitiga, kalau awak masih ingat, okey, cikgu tulis kat bawah ni. Okey, nak kira luas segitiga adalah 1/2 setengah, separuh, darab tapak, lepas tu darab tinggi. Okey, nak tahu tinggi ni tengok video yang sebelum ni. Okey, cikgu dah terangkan satu-satu untuk setiap bentuk segitiga kat mana tinggi dia. Okey, sekarang tengok soalan ni. Okey, jadi bentuk C, tengok di bahagian tapak dia ni. Ni tapak, yang ni tinggi. Okey, tengok tapak dia ada berapa? 1, 2. 2. Tinggi pula. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Okey. Jadi sekarang kita akan kira untuk yang C. Okey, untuk C kita akan dapat luasnya adalah 1/2 darab tapak dia tadi berapa? 2 unit darab 5 unit tingginya. Okey. Boleh? Okey, jadi awak jangan potong semua ni. Okey, kita nak potong sekali je. Maksud potong tu adalah bahagi. Okey, jadi yang ni 2 bahagi 2. 2 darab berapa jadi 2 juga? 2 darab 1. Yang ni tak payah potong. Sebab cikgu tengok ada murid yang potong juga, main potong semua je. Potong-potong jangan sebarang potong. Potong tu adalah untuk bahagi yang ada nombor kat bawah ni sahaja. Dia ada sekali je bahagi. Okey, jadi dah habis kat sini. Okey, yang ni tutup dulu tadi. 2 bahagi 2, 1. Ataupun 2 darab 1, 2. Okey, jadi dapat 1 kan? Okey, 1 darab 5. 1 darab 5 tak payah kira lah. 5 lah. 5. Okey, belakang dia tulis unit persegi. Okey? Boleh faham? Okey, bagus. Okey, sekarang tengok yang bentuk D. Tapak dia kat mana? Tapak yang bawah ni. Tapak. Okey, tinggi dia di mana? Di tengah-tengah ni tinggi dia. Jangan ambil yang tepi ni Ni adalah untuk mengenirukan awak je. Dia yang kat tengah ni. Okey, jadi kita kira ada berapa unit untuk tapak? 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4. Okey, tengok tinggi pula. 1, 2, 3. Okey, ada 3 unit untuk tinggi. Okey, sekarang kita akan kira luas untuk bentuk D. Segitiga D. Okey, sama juga. Segitiga adalah 1/2. Okey, separuh daripada tapak. Tapak ada 4 unit. Okey, tinggi dia adalah 3 unit. Okey. Sekarang yang ni 3 unit tutup dulu. Okey, selesaikan depan dulu. Okey, jadi 4 bahagi 2. Ataupun 2 darab berapa jadi 4? Sifir 2. 2 darab 2. Jadi 4. Okey, kita potong 4 ni. Okey. Lepas tu 2 ni. 2 darab 3. Kita dapat 6. Okey, jawapannya adalah 6 unit persegi. Mesti tulis unit persegi. Okey? Boleh? Okey, jadi kita dah siap soalan untuk soalan 1. Luas bagi A, luas B, luas C dan luas D. Okey? Boleh? Okey? Okey, sekarang kita akan tengok soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua pula. Okey, kira luas segi 4 dan segi 3 yang berikut. Okey, soalan ni sama je macam soalan nombor 1 tadi. Beza dia unit dia. Yang tadi tak ada unit, dia tulis unit je kan. Yang ni ada cm, cm, m. Okey, jangan tertukar. Ni cm, ni m, ni cm. Okey. Jadi jom kita buat soalan nombor 2.
Ada soalan A, B dan soalan C. Okey. Sekarang tengok. Kita nak kira luas segi 4. Yang ni A segi 4. Okey, ingat. Luas segi 4 adalah panjang darab lebar. Okey, jadi 2 cm darab 9 cm. Okey, sangat simple. 2 darab 9. Berapa jawapan dia? Okey, 2 darab 9 ataupun 9 darab 2 sama je, kita akan dapat 18. Okey. Untuk belakang dia, unit dia pula adalah cm persegi. Okey? Boleh? Okey. Siap soalan A. Soalan B. Masih lagi bentuk segi 4. Okey, perhatikan bentuk segi 4 yang B ni. Okey. Untuk soalan B ni, dia ada nampak tanda garis-garis. Okey, kalau garis-garis maksudnya dia adalah segi 4 sama. Okey, walaupun tak tulis, kita tahu sini adalah 13, sini pun 13, sini pun 13. Sama je setiap sisi, panjang dia sama sahaja. Macam soalan A tadi, yang ada garis 1 ni, okey, ni sama dua-dua lah. Yang garis 2 sama dengan garis 2 panjang dia. Jadi sini pun 9. Tapi kita hanya gunakan sekali je. 2 ni sekali darab dengan 9. Jangan buat 2 darab 9 darab 2 darab 9. Okey? Ambil sekali wakil untuk panjang dan wakil untuk lebar. Okey. Okey, jadi soalan B ni cikgu tengok ramai yang salah sebab dia buat 13 darab 4. Kita sekarang nak kira luas. Okey, bukan nak kira perimeter. Kalau cikgu suruh kira perimeter, barulah awak buat 13 darab 4. Ada 4 kali kan? Okey. Jadi kalau nak kira luas, kita akan ambil panjang. Mana-mana je sebab sama je bentuk dia ni. Panjang dia semua sama. Jadi sini panjang. Okey. Darab lebar. Sama 13. Okey. Macam tu je lah. Bukan 13 darab 4. Jadi 13 panjang darab 13 lebar. Okey. Nak selesaikan soalan ni, kita boleh buat darab guna untuk lazim lah. Okey, 13 darab 3 dulu. Ambil nombor belakang dulu. Okey, 3 darab 3 9. 3 darab 1 3. Okey, lepas tu masukkan nombor 1 kat depan ni tadi. Ataupun boleh guna lattice. Kalau tak mahir, guna lattice. Okey, warna hijau ni 1 depan. Okey, jadi 3 darab 1 3. Mesti sebaris dengan nombor yang tertulis tu. Okey, 1 darab 3 1. Okey, tambah 9 6 1. Okey, jadi kat belakang dia unit dia adalah cm persegi. Siap jawapan untuk soalan B. Okey, boleh? Okey, sekarang kita tengok pada bentuk C, iaitu bentuk segitiga. Okey, kalau segitiga tak sama macam segi 4 dah bagi tahu untuk soalan yang pertama tadi. Okey, tengok sini. Kita ada nak cari tapak dia mana? Tapak. Okey, ni tapak. Okey, untuk tinggi 12 ke 15? Okey, untuk segitiga ni, yang tengah-tengah ni adalah tinggi dia, iaitu 12. 15 ni tak ada kaitan pun, hanya sebagai pengganggu. 15 ni berguna hanya jika soalan tu minta awak kira perimeter. Kadang-kadang ada soalan dia pecahkan pada A dan B. Satu kira luas, satu kira perimeter. Waktu perimeter tu barulah berguna yang 15 kat luar ni. Kalau nak kira luas, tapak dengan tinggi sahaja. Okey? Boleh? Okey, jadi soalan C. Kita buat kat tepi ni. 1/2 darab, tapak dia adalah 18M. Okey, M bukan cm. Darab 12M. Okey. Jadi, yang ni tutup dulu belakang. Okey. 18 bahagi 2. Sifir 2. 2 darab berapa jadi 18? Okey, 2 darab 9. Jadi, 18. Okey, jadi 9 darab 12. Sifir 12.
Okey. Contoh kalau awak tak ingat sifar 12, jangan buat sebarang je. Okey, darab 9 darab 12. Kita buat bentuk lazim. 12 darab 9. Tapi sepatutnya darjah 6 memang dah patut hafal lah sifar 12 ni. Okey, 9 darab 2 18. 9 darab 1 9 tambah 1 10. Okey. Jadi luas segitiga C ni adalah 108 meter persegi. Okey? Boleh? Okey, bagus. Okey, sekarang kita tengok soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga. Soalan ni kita kena fikir sikit je. Okey. Dia bagi kita bentuk segi empat apa ni? Segi empat sama. Sebab kita tahu dia segi empat sama adalah kerana sini 4 cm, sini pun 4 cm. Panjang dia sama. Jadi dia adalah bentuk segi empat sama. Okey. Soalannya, cari luas segitiga sama kaki daripada bentuk di bawah. Okey, macam mana nak buat soalan ni? Dia bagi bentuk segi empat sama, tapi dia nak luas segitiga sama kaki. Okey, ni bukan soalan salah Ni memang dia suruh kita fikir sikit. Nah, daripada bentuk segi empat ni macam mana nak keluarkan bentuk segitiga sama kaki. Okay. Jadi senang je. Okay, sini tapak dia. Sambung je kat tengah-tengah ni. Jadi dah sama kaki. Okay. Macam tu je. Kita buat bentuk dulu. Okay, jadi tapak dia kita tahu 4 cm. Tinggi dia mana? Yang di tengah-tengah ni. Okay, kat tengah ni berapa nilai dia? Okay, awak tengok tepi ni. 4. Jadi, luas. Okay, 1/2 darab, tapak dia adalah 4 cm. Darab tinggi dia pun adalah 4 cm. Okay. Tutup dulu yang ujung ni. Selesaikan yang depan dulu. 1/2 daripada 4 ataupun setengah daripada 4. Ataupun 4 bahagi 2. Okay. 4 bahagi 2 kita dapat 2. Okay. 2 darab 4. 8. Unit dia adalah cm persegi. Okay. Boleh? Boleh faham? Jadi soalan ni bukan soalan yang salah Dia nak kita keluarkan bentuk segitiga sama kaki. Jadi untuk jawab soalan ni, awak mesti tahu macam mana rupa bentuk segitiga sama kaki. Sebab itulah kena tahu daripada awal kita belajar, kena tahu semua bentuk yang terlibat. Yang kita belajar semua kena tahu. Contoh macam kita dah belajar sebelum ni, poligon tentang oktagon, heptagon, heksagon. Tapi ni segitiga je, yang simple je. Okay? Boleh Sebab tu soalan ni dia berkait-kait. Bukannya bila kita belajar tajuk ni, tajuk lepas dah boleh tinggal. Tak boleh. Okay. Jadi sekarang kita tengok soalan yang keempat. Okay, soalan yang keempat ni dia ada dua bentuk. Bentuk P dan bentuk R. Okay, sekarang kita akan baca soalan dulu. Okay, luas segi empat tepat P adalah sama. Okay, ni penting perkataan ni. Sama dengan luas segi empat sama R. Okay. Segi empat sama. Maksudnya panjang dia sama je setiap sisi. Okay. R. Nyatakan nilai K. Okay, sekarang dia nak tahu K. Mana K? Okay, sini. Berapa K? Berapa lebar untuk P? Panjang 32, lebar tak tahu. Yang dia beritahu dia yang penting sini adalah luas P sama dengan luas R. Okay, tengok bentuk R pula. Okay, maklumat apa kita ada? Kita ada 8 cm. Okay, dan dia adalah segi empat sama. Bila segi empat sama, maksudnya sisi dia sama semua. Okay, nak kira luas R. Okay, nak nilai K kan. Okay, jadi R sama dengan, okay, panjang dia adalah 8 cm darab lebar dia. Okay, ni panjang, ni lebar. Kita ambil wakil je, wakil panjang, wakil lebar. Jangan kira semua. Okay, lebar dia adalah 8 cm. Okay, 8 darab 8 berapa?
64 cm persegi. Okey, jadi kita tahu luas R adalah 64 cm persegi. Tengok ayat dia kata. Dia kata luas segi 4 tepat P adalah sama dengan luas segi 4 sama R. Jadi dia kata R sama dengan P. Okey, luas dia sama je. Okey, tapi dia nak kita kira nilai K. Okey, nak tahu K, panjang darab K sama dengan 64. Okey. Jadi kita keluarkan ni 64 cm persegi sama dengan panjang P adalah 32 cm. Panjang darab lebar. Lebar tu K. Tapi tak tahu K tu berapa kan? Okey, jadi nak tahu K, kita tinggalkan K saja kat depan ni. Okey, ambil 64 cm persegi. Okey, nampak sini adalah operasi apa sini? Operasi darab. Okey, bila kita nak pergi ke belah sini, okey, sebab ni 64 kan, nak pindahkan ke sebelah kiri ni. Okey, bila darab lawan dia adalah operasi apa? Pasangan darab biasanya adalah operasi bahagi. Jadi kita kena bahagi 32 cm. Okey, jadi tinggal K saja. Ni cikgu susun siap-siap lah ni. Cikgu letak K kat depan. Okey, jadi 64 bahagi 32. Okey, macam mana tu? Buat sifir 32. 32. Tambah je lah, tambah berulang-ulang. 64. Okey, dah dapat 64 jadi. Sekali, dua kali. Okey, jadi buat kat tepi ni. 64 bahagi 32. Kalau boleh potong terus. Ni cikgu tunjuk untuk lazim. Jadi 32 darab berapa? Darab 2 je. Darab 2 dah dapat jawapannya adalah 64. Okey, jadi jawapannya adalah ni. 2 cm. Okey, jangan pula jawab cm persegi. Ni adalah lebar. Lebar cm lah. Okey. Jadi K jawapannya adalah 2 cm. Okey? Boleh? Ni soalan yang melibatkan kira anu lah. Kita kena alih-alihkan. Cuma kena tahu kalau kat sini darab, nak pindah ke sebelah tu, lawan dia adalah bahagi. Jadi kita kena bahagi. Kita kena per. Kalau dah mahir tak perlu buat ni. Tak perlu buat bentuk lazim. Hanya terus potong sini je. Okey? Yang penting buat sifir 32 ni lah. Sebab cikgu rasa tak ada orang yang hafal sifir 32 ni. Okey? Boleh? Okey, bagus. Sekarang kita tengok soalan yang kelima. Okey, soalan kelima ni kita nak kira bentuk gabungan. Okey, luas untuk bentuk gabungan. Luas. Okey, dia gabung dua bentuk. Soalan ni pun tak susah sebab kita dah belajar dah itu. Okey, kalau soalan yang bentuk gabungan ni, kita pecahkan dia. Contoh macam soalan A ni ada bentuk segi 4 sama. Okey, sini 7, sini 7 sama. Okey, dan bentuk segi 3 sama kaki kan. Okey, jadi kita keluarkan ini jadi A, ini jadi B. Okey, boleh? Keluarkan bentuk dia. Okey, sekarang tengok nak kira luas A dulu. Kira satu persatu. Luas A adalah bentuk segi 4 sama. Jadi panjang 7M darab lebar 7M. 7 darab 7 49 meter persegi. Okey, siap untuk A. Tu baru A. Tengok B. Okey, B adalah bentuk segi 3. Segi 3 macam biasalah 1/2 darab tapak dia. Tapak dia kat sini. Hati-hati ya, sini bukan 7. 7 tu sampai bawah ni. Tengok dia bagi tahu sini adalah 1. 7 sini 1. Dia sampai sini je. Dia tak sampai bawah ni bentuk. Perhatikan bentuk betul-betul. Dia tak sampai kat bawah tu. Dia separuh sampai sini je. Sikit lagi tinggal 1. Jadi nak tahu tapak dia 7 tolak 1 lah. Dapat berapa? Dapat 6. Tinggi pula sini adalah 4.
Jadi tapak dia 6M. Tinggi dia adalah 4M. Okey, tutup yang belakang dulu. Okey, 6 bahagi 2. 6 bahagi 2, kita dapat 3. Okey, jadi 3 darab 4. 12 meter persegi. Okey, kalau awak tinggal jawapan macam ni je, tak dapat markah penuh. Sebab apa? Sebab soalan ni nak luas setiap bentuk gabungan. Dia tak nak satu-satu ni. Dia nak awak kira yang dah digabungkan. Jadi awak kena ambil luas A dengan luas B ni. Kena ambil dua-dua. Kena jumlahkan dia. Okey, kalau jumlah kena tambah lah. Okey, jadi A tambah B. Okey, 49 tambah 12. Okey, 9 tambah 2. 11. 1, 5, 6. Okey, 6. Jadi jawapannya adalah 61 meter persegi. Barulah dapat jawapan dia. Mesti tahu luas untuk gabungan. Bukan asing-asing. Dah kira asing-asing, last tu kena tambah balik. Kena tambah dekat ujung tu. Okey? Boleh? Okey, bagus. Sekarang kita tengok soalan B. Okey, ada dua bentuk jugalah. Sebab dia bentuk gabungan kan. Okey, jadi untuk B kita kira ni sebagai A. Segitiga sebagai B. Okey, nak kira A dulu. A adalah bentuk segi empat tepat. Okey, panjang, lebar. Okey, panjang dia adalah 18 cm. Darab, lebar dia adalah 2 cm. Okey, 18 darab 2. Okey, kalau boleh congak-congak je. Tapi kalau tak boleh congak, kita kira je lah. 18 darab 2. 2, 3. Okey, 36 cm persegi untuk A sahaja. Okey, itu adalah luas segi empat tepat A. Sekarang tengok untuk B. Okey, ini adalah segitiga. Jadi 1/2 darab tapak dia. Ni tapak dia. 6 cm. Tinggi dia berapa? Ni kat tengah ni. Tinggi dia adalah berapa tu? 10 cm. Okey, tutup dulu belakang ni. Okey, jadi 6 bahagi 2. 6 bahagi 2. 2 darab berapa jadi 6? 2 darab 3. Okey. Okey, jadi 3 darab 10. Senanglah, 30 cm persegi. Okey, ni adalah luas untuk segitiga B. Okey, jadi luas gabungan. Okey, nak tahu luas gabungan, kita kena tambahkan lah. Yang ni luas A, luas B. Okey, kita akan tambahkan dia. A tambah B. Okey, 36 tambah 30. Baru dapat markah penuh. 6 cm persegi. Okey, bila dapat 66 cm persegi barulah dapat markah penuh. 1, 2, 3 markah. Kalau tak, tersekat 2 markah kat sini je. Sayanglah. Okey? Boleh? Okey, bagus. Sekarang kita tengok soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang ke-6. Okey, ada 2 soalan. Soalan 6A dan soalan 6B. Okey. Bentuk ni adalah ada segitiga dan segi 4. Okey, biasa bentuk macam ni je dia guna. Okey, soalan dia adalah kira luas, okey, kawasan yang berlorek. Ataupun kalau soalan A ni, awak nampak yang warna coklat ni. Yang warna koko ni yang berlorek lah ni. Okey, yang ni dia tak warnakan. Maksud dia tak nak yang ni. Kalau B pula, dia nak yang berwarna biru ni sahaja. Yang ni dia tak nak. Dia nak keluarkan bentuk tu. Nak tolak, nak buang bentuk ni. Okey, jadi cikgu dah terangkan pada video yang sebelum ni. Kalau soalan macam ni, cara yang paling senang, okey, cara paling senang adalah awak kira je bentuk penuh ni, yang tanpa buang apa-apa. Awak kira je bentuk segi 4 penuh ni. Okey, contoh segi 4 ni kan. Awak bayangkan dia lorek semua.
Okey. Dia asal macam ni, tapi dia ada bahagian yang tak berlorek sikit. Okey, jadi dia nak buang. Tolaklah buang. Dia nak buang bahagian yang segitiga ni je. Kat tepi tu. Jadi soalan ni pun samalah, kena kira luas untuk yang semua dengan luas yang tak berlorek. Lepas tu kita akan tolak. Beza dia kita akan tolak. Macam tadi tambah kan, sebab nak luas gabungan. Yang ni dia nak yang berlorek sahaja. Jadi yang tak berlorek kita akan keluarkan kemudian. Okey, jadi langkah mula-mula kita kena kira dulu luas bagi kedua-dua bentuk ini. Okey. Sekarang kita tengok sama-sama. Cikgu bahagikan ni sebagai A lah. A yang penuh ni. Yang ni B. Okey. Jadi kita nak kira luas A dulu. A, tengok panjang. Sini. 50 tambah 50. 100 meter. Darab lebar. Ni lebar dia. Pun samalah 100 meter. Jadi kita tahu ni adalah bentuk segi empat sama kan? Sebab dia sama sisi dia. Okey, jadi 100 darab 100. Yang ni kita boleh congak je sebab melibatkan sifar. Okey, jadi 1 darab 1. 1. Okey, kira bilangan sifar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jangan tersilap letak bilangan sifar. Ada 4 sifar, jadi sini pun 4 sifar. Unit dia adalah M persegi. Okey, jadi luas A adalah 10,000 meter persegi. Ni untuk A yang semua dulu. Belum keluarkan yang B lagi. Okey, sekarang tengok B. B adalah segitiga, jadi dia adalah 1/2 darab. Okey, tapak dia 50 M. Tinggi dia, ni, tinggi adalah 80 M. Okey. Boleh? Jadi 50 bahagi 2. Okey, kita akan dapat 25. Okey, 25 darab 80. Okey, kiralah. Kira guna bentuk lazim pun boleh sebab sifar belakang kan. 25 darab 8 dulu. Okey, 8 darab 5 40. 8 darab 2 16. 17, 18, 19, 20. Okey, jangan lupa sifar belakang ni. Letak sifar belakang, letak sifar belakang. Okey. Jadi luas B adalah 2000 meter persegi. Okey. Jadi macam mana nak kira kawasan berloreknya? Macam cikgu bagi tahu tadi, A tolak B. Okey, jadi ini adalah luas A. Ini adalah luas B. Jadi A tolak B. Okey. 10,000. Pastikan sifar cukup. Jangan kurang, jangan lebih. Tolak 2,000. Ada 3 sifar. 1, 2, 3. Sini 2. Sebab ada yang terlebih sifar, cikgu tengok. Okey, jadi sifar tolak 2 tak boleh, kena pinjam jadi 10. Okey, jadi jawapannya adalah kawasan berlorek bagi A. Bagi soalan A, 8,000 meter persegi. Okey, kita kira dulu yang penuh, kita keluarkan yang tak berlorek sahaja. Langkah mula-mula kira dulu luas untuk kedua-dua bentuk tu, A, B. Okey, lepas tu keluarkan yang tak berlorek. Okay, dapatlah jawapan dia 8,000 meter persegi. Okey, untuk soalan B, sebab tak muat kita guna kertas lain. Okey, untuk soalan B, okey, tengok gambar kat atas, kita jawab kat bawah ni . Okey, soalan B sama macam A. Okey, kita akan kira penuh dulu untuk segitiga ni sebagai A. Yang tak ada apa-apa ni sebagai B. Okey, jadi A tolak B sama je.
A tu adalah bentuk segitiga ni. Okay, ni yang biru semua. Kita bayangkan dia biru semua. Nak tolak dengan yang tepi tu. Yang tepi ni. Nak tolak yang ni. Kira semua dulu luas ni, tolak yang B. Keluarkan B. Jadi kira luas A. A. Okey. Bentuk dia dah segitiga. Jadi 1/2 darab. Okey, tapak dia berapa? Okey, ni sama Di sini 3 jugalah. 5 tambah 3 dapat 8. Jadi 8 cm untuk tapak segitiga A. Okey, luas dia. Luas pula. Untuk tinggi dia, tapak darab tinggi kan? Okey, sini 3, sini 3. Nampak garis dia ni? Okay, kalau perasan soalan ni. Okey. Ni tadi adalah tapak daripada hujung sini sampailah hujung sini. Jadi kita tahu ni adalah bentuk segi empat sama. Semua sisi adalah 3. Nampak ada yang garis satu ni. Garis satu ni 3 lah. Kat mana-mana pun 3. Jadi untuk tapak dia 5 tambah 3 kita dapat 8. Untuk tinggi dia 3 tambah 3 kita dapat berapa? 3 tambah 3 6. Okey. Jadi 8 cm darab 6 cm. Tapak darab tinggi, separuh daripada tapak darab tinggi. Okey. Okey, tutup dulu belakang ni. 8 bahagi 2 dulu. 4 darab 6. Dapat 24 cm persegi. Okey, ni adalah luas untuk bentuk segitiga A. Okey. Sekarang kita tengok untuk B pula. B ni senang je sebab bentuk segi empat sama. Jadi panjang darab lebar. Panjang 3, lebar pun 3. Okey, jadi luas B 3 cm darab 3 cm. 3 darab 3 9 cm persegi. Okey, jangan tinggal macam tu je, kita belum siap lagi. Okey. Jadi nak tahu dia adalah A tolak B, nak keluarkan yang tak berlorek ni. A adalah 24. A tolak B. Okey. 24 tolak 9. Okey. Sini akan jadi 14, ini jadi 1. 14 tolak 9 kita dapat 5 1. Okey, jadi jawapan dia adalah kawasan yang berlorek bagi soalan B adalah 15 cm persegi. Okey? Boleh faham Okey, bagus. Okey, sekarang kita tengok soalan kebat. Okey, kita ada 2 soalan kebat. Okey, kita baca dulu. Kawasan berlorek dalam rajah di sebelah menunjukkan bahagian yang akan dijadikan kawasan ternakan haiwan. Okey, yang kawasan dilorekkan warna oranye ni akan jadi tempat untuk ternakan haiwan. Okey, perimeter kawasan berlorek ialah 50 m. Okey, ni adalah ayat yang sangat penting. Kita gariskan dia. Perimeter kawasan berlorek ialah 50 m. Okey, walaupun tajuk ni adalah tajuk luas, sebelum luas kita ada belajar perimeter. Jadi kita pun tak boleh lupakan cara nak kira perimeter. Okey, jadi dia kata perimeter kawasan berlorek, yang sekeliling ni, maksudnya sekeliling ni. Cikgu dah ajar awak tekap itu kan. Nak kira perimeter kena tekap sekeliling. Okey, jadi yang warna pink cikgu buat ni, bila awak tambah semua yang warna pink ni, awak akan dapat 50 m. Bila tambah semua yang berwarna pink. Okey. Sebuah kolam akan dibina di kawasan yang tidak berlorek. Kat sini kolam berbentuk segitiga bersudut tegak. Hitung luas kawasan kolam itu. Okey, dia nak tahu luas ke perimeter. Soalan dia nak minta luas. Okey. Jadi sebelum tu kita kena tahu dulu berapa nilai di setiap yang berwarna pink tu. Okey, contohnya untuk soalan ni, kita dekat sikit. Okey.
Jadi sini 12. Okey, dah tahu. Sini 9. Okey, 10. Sini belum tahu. Sini, okey, sini boleh tahu. Sini boleh tahu sebab sini 8. Kalau semua 12. Okey. 12 tolak 8, 4. Okey, tahu situ 4 kan? Okey, tepi ni samalah 9. Sini je belum tahu kan? Okey. Jadi nak tahu dulu berapa? Perlu tahu ke tak perlu? Okey, perlulah sebab kita nak kira luas segitiga ni. Segitiga kan tapak dah tahu 8. Darab tinggi. Sekarang nak tahu tinggi dia. Okey. Jadi, langkah pertama, kita kena kira dulu berapa nilai kat sini. Berapa panjang kat sini ni. Okey. Jadi, kita tahu semua ni yang warna pink ni adalah 50M dia bagi tahu tadi. 50 meter. Okey, tolak dengan semua yang kita dah tahu ni, kecuali yang ni. Okey. Jadi, mula dari sini. 12M tambah, kita buat kurungan. Okey, lalu sini adalah 9M. Potong. Tambah. Ni perimeter ingat. Okey, naik atas ni pula. 10M. Itu silap. Sini pula. Okey, ni dia 10M 10M tambah. Yang ni tak tahu. Okey, tak tahu je lah sini. Tambah. Bawah ni adalah 4M. Okey, boleh potong. Kita akhir. Okey. Boleh. Jadi mula-mula kita kena tambah dulu semua ni. Okey. 12 tambah 9 tambah 10 tambah. Okey, kena kira lah. Okey, jadi 12. Okay, kalau boleh congak 12 tambah 4 berapa? Okay, 16. Lepas tu 9 tambah 9, 18. 10. Okay, tambahkan. 8 tambah 6, 14. 1. 1, 2, 3, 4. 44. Okey, jadi nak tahu tinggi ataupun panjang di sebelah sini, yang belum tahu lagi ni. Okey. 50M tolak 44M. Okey? Nak tahu yang tanda soal tu, yang tinggi sini. Jadi 50 tolak 44, boleh congak tak? 50 tolak 44 berapa? 50 tolak 44. Sepatutnya kena congak je ni. Okey, 6. Okey. Jadi kat sini adalah 6M. Okey. Jadi sekarang kita dah cukup semua maklumat. Okey, kita dah boleh kira luas bagi kawasan kolam, iaitu kawasan segitiga ni. Kawasan segitiga bersudut tegak. Jadi kira je lah. Okey. Segitiga luas, nak tahu luas lah, bukan perimeter, luas. Okey. Jadi luas kolam sama dengan 1/2 darab. Panjang dia adalah, bukan panjang, tapak tapak dia adalah 8M. Tinggi dia adalah 6M. Dah ada semua maklumat, jadi boleh kira je. Jadi kita tutup dulu yang belakang. Supaya awak tidak terkeliru, tak pening-pening. 8 bahagi 2. 4. 4 darab 6. 24. Jadi jawapan dia adalah 24 meter persegi. Inilah maksud soalan kebat. Kita kena fikir sikit je. Daripada perimeter dia bagi, kita dapat tinggi dia sini adalah 6M. Bila tahu 6M, barulah kita boleh kira luas kolam. Sebab nak tahu sini kan. Boleh? Sekarang kita akan jawab soalan kebat yang terakhir, iaitu soalan kebat yang kedua. Tengok dulu soalan.
Pelan sebuah taman rekreasi ditunjukkan seperti rajah di sebelah. Okay. Sebuah trek jogging A, B, C, D. Trek jogging, tempat jogging A, B, C, D akan dibina di sekeliling kawasan itu. A, B, C, D. Okay. Jadi kawasan ni adalah kawasan untuk kita berjogging. Okay, trek untuk kita jogging. Panjang BC. Mana BC? Di sini ni tak tahu ke. Panjang BC adalah 2/3 daripada panjang AB. Mana panjang AB? Okay, ni AB. Sini 90M tu. Okay, soalan dia ada dua. Yang pertama, berapakah panjang trek jogging yang akan dibina itu? Panjang trek jogging. Okay, kalau ikut perkataan panjang ni, soalan ni minta kita kira apa? Luas ke perimeter? Okay, minta perimeter. Okay, jadi soalan ni dia kaitkan dengan perimeter sekali. Okay, manakala untuk soalan yang kedua, berapakah keluasan taman rekreasi tersebut? Nak tahu ni nanti kita kena, bentuk ni nampak pelik kan? Kita akan potong dia, kita akan bagikan pada dua bentuk. Jadi untuk soalan A, kita akan selesaikan soalan A dulu. Soalan yang pertama dulu. Okey. Sekarang ni kita nak tahu berapa panjang bagi BC. Sebab soalan nombor 1 minta perimeter. Perimeter maksudnya sekeliling ni. Tahu dah. Okey. Jadi kita nak tahu ni. Kita akan tekap dulu untuk perimeter je. Kita bagi tahu itu. Okey, ni dah tahu. Sudah tahu. Ni belum. Okey, jadi maklumat yang dia bagi tadi. Okey, dia kata BC adalah 2/3 daripada panjang AB. Okey. Jadi kita akan tengok sini. BC sama dengan 2/3 daripada tu darab. Okey, AB adalah 90M. Okey, jadi ni bahagikan. 3 darab 3 9 sifar. Okey, jadi 30. 3 darab 2 6. Sifar tulis je. Tak M. Okey, jadi panjang BC adalah 60 M. Okey. Boleh? Boleh faham Okey, jadi sekarang kita dah ada semua panjang untuk sekeliling ni. AB 90, BC 60, CD 45, DA 75. Jadi kita tambahkan sahaja. Jadi untuk soalan pertama tu, ABCD sama dengan 90M potong tambah 60M potong tambah 45M potong tambah 75M potong. Okey? Jadi awak tambah je dalam bentuk lazim. 90 tambah 60 tambah 45 tambah 75. Okey, kita akan dapat jawapannya adalah 270 meter. Trek tu panjang dia adalah 270 meter. Ini awak kira untuk lazim Okey. Terus, okey, soalan yang kedua. Berapakah keluasan taman rekreasi tersebut? Ini soalan yang kedua. Saya muat lagi ke? Okey. Luas. Okey, nampak bentuk ni macam pelik, kita pecahkan dia pada dua bentuk. Okey, jadi sini 45, sini 60. Kita ada dua bentuk Kita guna kertas lain lah yang lebih besar sikit. Okey. Jadi kita akan ada bentuk yang pertama adalah bentuk macam ni. Cikgu pecahkan dia. Okey. Okey, jadi kalau tengok bentuk, okey, contohnya kita keluar sebagai sini A, sini B. Okey.
Cikgu pecahkan A, B. Sebab ni memang nak kira luas tak boleh lah, kita kena pecah, kena potong. Kita kena berfikir sikit, kita kena potong sendiri. Okey, jadi kalau ikut A ni, bawah dia panjang dia adalah 45 M. Okey, lebar dia adalah 60 M. Okey, yang kita kira tadilah. Manakala untuk yang B ni, okey, tapak dia mana tapak? Contoh tapak kat sini Okey. Jadi 90 tolak 45. Berapa kat sini terdapat? Kalau semua ni 90. Okey. Nak tahu bahagian ni sahaja. Ataupun awak nak ambil sini dulu pun boleh juga. Ni berapa? 60 kan? Jadi tapak dia sini 60. Okey, yang atas ni, yang bahagian atas ni, kalau semua ni 90. Kalau nak sampai sini je, separuh ni. Sini 45. 90 tolak 45 berapa? Kita kira dulu. 90 tolak 45. 8 tolak 10 tolak 5, 5. 8 tolak 4, 4. Sini adalah 45 juga. Okey. Okey. Atasnya adalah 45. Okey, cikgu pecahkan bentuk dia. Jadi kira yang A dulu. Luas A 45 M darab 60 M. Okey, kita kira boleh guna bentuk lazim je sebab sifatnya senang je. Okey, jadi 5 darab 6 30. 6 darab 4 24, 25, 26, 27. Jangan lupa sifar kat belakang ni, letak sifar, letak sifar. Okey, jadi luas A adalah 2700 meter persegi. Okey, luas B pula. Okey, luas B adalah 1/2 darab 60 M darab 45 M. Okey, boleh? Jadi 60 bahagi 2. Yang ni tutup dulu. 6 bahagi 2, 3. Sifar letak je sifar. Jadi 30 darab 45. Kiralah. 45 darab 3 dulu. Okey. 5 darab 3. 15. 4 darab 3. 12. 13. Jangan lupa sifar kat belakang ni tadi. Letak sifar. Sini pun letak sifar 1 meter persegi. Okey. Jadi sekarang kita nak tahu luas dia. Kita kena gabungkan yang A ni dengan yang B. Okey, gabungkan. Macam mana? Tambahlah, jumlahkan je. Jadi 2700 tambah 135 sifar. Okey. Betul kita kira? Okey. Jadi unit dia adalah meter persegi. Jadi untuk soalan yang kedua, luas taman rekreasi tersebut adalah 4050 meter persegi. Okey? Boleh? Boleh faham semua Okey, jadi kita akan masuk ke grup kita. Kita akan sambung pula lepas ni tajuk isi padu. Okay, kita dah habis perimeter dan luas. Sekarang kita akan sambung tajuk isi padu. Okey, jom masuk grup dulu.